Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya semula dengan topik hari ini. Saya rasa topik yang juga menimbulkan kegusaran. Iaitu apa? Tentang varian Delta. Okey, kita dah banyak dengar kan varian ni apa semua tentang penyakit COVID ataupun coronavirus disease 19 ni. Okey, tapi apa sebenarnya yang orang takut sangat tentang varian Delta ni? Kan? Okey. So, nama saya Dr. Syed Ayub bin Syed Mustafa Kudri. Hari ini saya akan kupaskan, okey, apa sebenarnya varian itu daripada COVID tadi dan apa langkah yang anda harus buat. Sebab kita tak tahu lagi. COVID ni ialah perkara yang baru, penyakit yang baru. Dan sekarang mungkin datang Delta, mungkin akan datang macam-macam jenis varian. Sebab itu kuman ataupun virus SARS-CoV-2 ni. Okay, SARS ni SARS ni stands for Severe Acute Respiratory Syndrome. Maksudnya dia kacau kita punya paru-paru lah dengan teruknya. Right? COVID itu ialah coronavirus jenis 2. Okay. Right. So, kita tahu sejak datang COVID pada asalnya di Wuhan tu, okay, ialah hujung tahun 2019 tu. Sekarang ni dah muncul macam-macam jenis varian. Dan antara varian yang paling orang kata gah lah sekarang ni, gah kan, okay, ialah varian Delta. Dan ini dijumpai seawal Disember tahun lepas, 2020. Kenapa penting sangat varian tu? Kan? Tapi sebelum tu, saya nak jelaskan apa maksud varian. Okay, kita tahu SARS-CoV ni, jenis virus yang apabila dia masuk dalam badan, okay, melalui pernafasan kita, virus ni dia cuma boleh hidup apabila dia dah masuk dalam sel. Vektor kita panggil, ataupun perumah. Kan? Sel kita ni perumah lah. So, apabila dia masuk dalam perumah ni, dia akan mengarahkan perumah ni menghasilkan lebih banyak virus. Okay, macam fotokopi lah dalam rumah tu. Kan? Dan dikatakan, sampaikan apabila berlaku jangkitan COVID ini, okay, perumah ini boleh menghasilkan sampai lebih daripada 1 bilion virus. Hui, bayangkan daripada jangkitan tu boleh menghasilkan lebih daripada 1 bilion virus. Okey. Tapi dalam proses dia nak fotokopi ataupun dia nak buat, dia nak ciplak, dia nak proses, nak menghasilkan virus tu. Kadang-kadang ada yang sengit-bengit sikit, ada yang tercicir tanduk dia ke apa ke. So, benda yang tak sama dengan yang asal tu dinamakan varian ataupun variasi kepada virus yang asal. Itulah varian, kan? Dan kita tahu varian yang disebabkan oleh mutasi ni, okay, kadang-kadang dia memang kebanyakan daripada varian yang terhasil lah. Kebanyakan daripada varian yang terhasil ni dia bersifat kadang-kadang lemah. So, dia die off just like that. Tapi, ada varian yang terhasil ni, dia jadi, mutant ninja turtle. Macam tu. Okay? Dia jadi makin kuat. Dia jadi makin hebat. So, inilah yang berlaku kepada Delta variant yang kita jelaskan sebagai, ataupun namakan sebagai VOC. Okay? Maksudnya, variant of interest. Variant of, variant of concern, variant of concern. Right. So, Delta variant ni, dia ada nama dia. B.1.617.2. Itu dia punya nama sebenarnya. Kita dengar sebagai Delta variant. So, apa Delta variant ni dia jadi mutant ninja turtle tu, apa yang dia boleh buat? Kan? Dia jadi superhero sikit. Maksudnya, dia mudah
lebih mudah dia lekat kepada reseptor ACE2 reseptor yang ada pada saluran pernafasan kita, dalam darah kita, dalam badan kita. Kemudian yang menariknya, dia pandai pula nak ngelak-ngelak. Dia boleh elakkan daripada sistem imun kita jumpa dia. Dahsyat tu. Dan satu lagi yang paling kita bimbang ialah dia boleh mudah berjangkit. Kan? Mudah berjangkit. So, di negara-negara yang takat inilah negara-negara yang kes COVID dah mula suam kuku kan, dah kurang, tiba-tiba dia dah mula naik balik. Contohnya di UK didapati peningkatan mendadak kes COVID ini 97% disebabkan oleh Delta variant yang asalnya daripada India. So itu yang membimbangkan. Dan itu juga mungkin yang sedang berlaku di negara kita. Walaupun kita lockdown pelbagai kan, tapi masih lagi kes meningkat. Tapi Alhamdulillah dia tak meningkat terus macam tu. Masih sekitar 11-12 ribu. Saya tak tahu hari ni berapa. Okay. Dan Delta variant ini, okay, kalau ikutkan kajian, dalam 15 saat dia dah boleh jangkiti orang. Maksudnya kalau orang tu terdedah kepada virus tadi ataupun kepada orang yang positif tu, dalam masa 15 saat dia dah dapat jangkitan. Okay? Dan nilai keboleh jangkitan dia tu sangat tinggi. Kalau dulu mungkin seorang ni dia boleh infect ataupun dia boleh jangkit 2 hingga 3 orang. Tapi dengan Delta variant ni, seorang dia boleh jangkit 5 hingga 8 orang. Bayangkan. So, sebab tu peningkatan Zoom meroket. Ini yang kita bimbang. Dan terutamanya, jangkitan ni boleh berlaku di tempat yang sempit ataupun ruang pengudaraan dia tak bagus. Tak bagus. So, itulah Delta variant. Dan sekarang dah ada lagi variant daripada Delta variant yang kita panggil Delta Plus lagi. Kan? Ini namanya tadi B.1.617.2 tapi ini tambah lagi .1. Okay? Dan ini kita tahu dia mudah jangkiti paru-paru terus. Dia mudah jangkiti paru-paru dan masalahnya kadang-kadang dia juga boleh escape vaksin. Right. So, apa yang saya nak kupaskan pada hari ini? Right. So, kita dah tahu bilangan jangkitan COVID semakin naik. Dan Delta variant ni dah berada di lebih daripada 104 negara dalam dunia. Okay, di UK, di US, di Singapura, Indonesia, termasuklah Malaysia, kes semakin menaik. Dan macam saya katakan tadi, kalau dulu di Wuhan tu, kalau ada Alpha variant yang daripada South Africa tu, okay, dia naik 50%. Tapi daripada yang 50% tu, kena Delta variant, dia naik lagi 50%. So bayangkan, memang cepat merebak. So, itu kita bimbangkan. Dan antara simptomnya juga, dia tak sangat macam dulu, walaupun ada persamaan. Tapi kalau dulu dia lebih kepada batuk, dia kurang sesama. Kan? Demam dan sebagainya. Dan dulu mungkin dia hilang bau, hilang rasa. Tapi dengan Delta variant ni, dia lebih kepada sakit kepala. Dia jenis sesama berpanjangan. Kemudian mungkin dia ada sakit tekak sikit. Kemudian ada simptom perut, maksudnya dia ada muntah ataupun cirit-berit. Dan juga ada rasa letih, lesu, lemah otot. Yang penting yang saya tengok kat sini, yang beza dengan dulu ialah hadirnya sesama ni. Dulu dulu kalau COVID dulu memang sesama tu tak kerap tau. Dia tak berlaku. Dia cuma demam, batuk, sakit tekak. Kan? Sekarang sesama sakit kepala. Right. Itu adalah simptom kepada Delta variant tadi. Baiklah. Okay. Right. So, daripada apa yang dikaji, yang kita bimbang pula, ialah dia lebih mensasarkan. Kalau di negara barat, kajian menunjukkan dia lebih mensasarkan kanak-kanak dan adults yang kurang daripada ataupun orang dewasa yang kurang daripada 50. Kalau dulu kita dengar orang yang 60, 70, 80 yang kena kan. Tapi sekarang kanak-kanak dan mereka yang kurang daripada 50 tahun yang mula menjadi sasaran. Dan
dari sudut kajian menunjukkan ini berlaku peningkatan sebanyak 2.5 kali ganda tahap jangkitannya. Tinggi, kan? Okey. So, inilah yang orang takutnya. Dan satu lagi, kita tahu dia juga meningkatkan 1.85%, okey, severity. Dan itulah sekarang ni yang penting, okey, yang penting kita kena faham antara salah satu perkara yang tiga yang saya cakap saya akan sentuh sebentar lagi ialah dari sudut vaksinasi. Kenapa saya kata sedemikian? Kerana walaupun mereka Delta variant ni meningkatkan kadar kemasukan dalam hospital, tetapi okay, ini kajian di US menunjukkan bahawa 97% daripada mereka yang terpaksa dihospitalkan, maksud serius lah, kan, itu adalah dari kalangan mereka yang tidak divaksin. Okay? Dan yang meninggal 99.5% okay, adalah di kalangan mereka yang tidak divaksin. Sebab tu race ataupun perlumbaan kita sekarang ni ialah supaya kita dapat memvaksinasikan rakyat Malaysia secepat mungkin. Alhamdulillah saya turut bila saya baca kadar vaksinasi negara sekarang memang sangat meningkat. Ratusan ribu orang setiap hari dan kajian dah pun order vaksin Pfizer banyak 45 juta dos apa segala itu memang satu perkembangan yang sangat-sangat positif. Tahniah Kementerian Kesihatan dan juga Kerajaan Malaysia, kerana inilah yang kita nakkan. Inilah kita nakkan supaya kita dapat lindungi diri kita. Bukan saja kita nak lockdown aja kan. Penatlah macam ni sampai bila. Tapi kita nak juga lindungi diri kita. Baiklah. So di samping Delta variant tu, ada juga varian-varian lain, contohnya macam Epsilon variant. Epsilon variant, ini daripada California, yang juga tidak begitu orang kata lut dengan rawatan dan juga vaksin. Ada Lambda variant daripada Peru, tapi itu saya tak sentuh sebab perkembangan di dunia sekarang yang naiknya ialah Delta variant. So Delta variant ialah yang kita harus beri perhatian sekarang, bagaimana untuk anda kalau boleh nak bertarung ataupun nak elakkan. Contohlah macam kita jumpa harimau lah kan. Kita jumpa harimau, nombor satu yang paling selamat kita buat, kita cabut lah, kita lari kan. Itu elakkan daripada jumpa harimau tu. Nombor dua, kalau terpaksa juga dah tak ada tempat nak lari, kita kena siapkan diri kita untuk nak bertarung. So ini saya harap apa yang saya boleh sampaikan ni pendapat saya, bagaimana sebenarnya kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi Delta variant ini. Baiklah. So, macam saya kata, first kali yang paling penting kita kena elakkan. Okey, elakkan Delta variant. So itu semua orang nak tahu. Tapi adakah kita buat? Kan? Tapi sekarang dengan lockdown memang kita buat betul-betul lah. Maksudnya penjarakan sosial itu penting. Jangan duduk dekat tempat yang crowded, especially enclosed. Orang kata tempat yang pengudaraan dia tak bagus, kan? Enclosed area, okay? Dan itu nombor satu, penting. Kemudian kita kena pakai mask kita. Dan sekarang setengah orang bila berhadapan dengan crowded area, pakai double mask ataupun benda yang tutup terus muka tu, kan? Okey, ataupun penting juga untuk kita sanitize. Sanitize ni maksudnya ialah selalu basuh tangan dengan sabun. Okey. Kemudian kalau benda-benda yang tak boleh basuh tu macam handphone, kadang-kadang saya dekat rumah saya ada beli mesin UV tu yang keluarkan UV light yang juga boleh membunuh virus. Kemudian di tempat-tempat yang selalu kita sentuh, selalu kita lap, tombol pintu, switch, apa semua tu kena sanitizekan, lapkan dengan larutan antiseptik. Okay. Kemudian penting juga kalau kita keluar balik tu mandi, tukar baju, kan. Kemudian di rumah saya galakkan humidity pun penting, sebab kita tahu kalau humidity tinggi, virus ni susah sikit nak bergerak lah, kan. So sebab tu saya di Malaysia ni memang humidity kita tinggi.
tapi waktu kita tidur tu kita pasang aircon, so humidity dia jadi rendah. So dalam bilik kita pasang ialah humidifier tu. Dan nak lagi cantik, pasang HEPA filter yang bagus lah. HEPA filter. Kemudian satu perkara yang anda boleh jadikan sebagai tabiat, sebelum tidur penting, pastikan kumur, okey, setengah minit paling kurang dengan Listerine. Okey, saya bukan nak promote Listerine, tapi itulah kajian tu menggunakan Listerine, kan? Okey, tapi kumur dengan Listerine setengah minit barulah tidur. Okey, itu langkah anda nak cegah, nak elakkan daripada kuman tadi, nak elakkan daripada varian Delta tadi. Okey, tapi bagaimana anda nak bertempur? Nombor satu, paling penting sekarang, saya dah sebut tadi, dan ini kerajaan Malaysia sedang lakukan secara agresif, iaitu dapatkan vaksin segera. Okey, jangan miss. Kalau dah set appointment tu, suka-suka tak nak pergi, tolonglah. Kerajaan dah berusaha untuk kita dapatkan vaksin, kita bagi kerjasama untuk dapatkan vaksin. Okay? Vaksin ni ada macam-macam jenis. Ada yang Pfizer, BioNTech yang menggunakan teknologi mRNA. Okay? Ada jenis AstraZeneca ataupun Johnson & Johnson. Saya rasa tak ada Johnson & Johnson kat Malaysia. AstraZeneca ada yang menggunakan DNA daripada adenovirus sebagai vektor ataupun sebagai perumah dia untuk buat vaksin. Dan ada juga Sinovac. Sinovac ni dia menggunakan virus COVID yang dah dilemahkan. Maksudnya bila masuk dalam badan kita, dia bukan macam serangan COVID tu lah. Dia dah dilemahkan. Tujuannya apa? Tujuannya semuanya ialah untuk meningkatkan sistem imun badan menghasilkan antibody. Kalau siapa yang tak tahu antibody, ni adalah bahan yang duduk dalam darah kita, masuk saja kuman yang sebenar, masuk saja COVID yang sebenar tu, dia terus akan tembak kuman tadi. Lebih kurang tembak lah, dia akan bunuh kuman tadi. Okay? Sebab badan kita, kita ada sistem imun. Cumanya, bagi orang yang tak dapat vaksin, badan dia tak kenal lagi virus tersebut. So dalam badan dia tak ada antibody, tak ada senjata nak lawan virus tersebut. Dia terpaksa proses dulu, terpaksa mengalami penyakit tersebut untuk nak menghasilkan antibody. Tapi nak shortcut, kita nak supaya badan kita dah siap sedia dengan senjata tersebut, kita suntik dengan vaksin. Vaksin ni adalah macam saya kata Sinovac contohnya, kuman yang dah dilemahkan tu, dia tak menyebabkan simptom sangat. Okay? Tapi dia dah menyiap sediakan bala tentera, dah menyiap sediakan senjata yang diperlukan supaya badan kita dah standby saja. Masuk aja virus COVID tu, terus dia serang. So itu sebab bagi saya, kita harus lakukan vaksinasi segera. Okay, beri kerjasama, dapat saja peluang. Kadang-kadang orang tanya, okay, aku dapat vaksin Pfizer lah, aku nak AstraZeneca lah, Sinovac kita nak lah. Ada yang nak Sinovac, kan? So, macam apa kesimpulan dia kat sini? Kan? Okay, kita pun dah dapat penerangan. Jangan fikir benda tu kan. Janji vaksin aja. Nama vaksin COVID tu suntik aja. Tak kisahlah apa yang disediakan untuk anda. Bukan dah bayar pun. Kan? Apa yang disediakan untuk anda, cuba sedaya upaya untuk lengkapkan 2 dos vaksin tersebut. 2 dos vaksin tersebut. Okay? Right. Dan ikut apa yang dikatakan oleh DG Kesihatan kita, Kementerian Kesihatan kita, Datuk Dr. Nur Hisham, dia kata lebih kurang je tindak sama ada Sinovac ke Pfizer ke, memang berkesan. Dan bagi saya lah, tak kiralah janji nama vaksin, anda pergilah. Pergi, okay, suntik, dan insyaAllah selepas 2 dos, anda akan lebih terlindung. Lebih terlindung. Macam saya katakan tadi, varian Delta ini, kalau ikut statistik daripada US tadi, kena ingat 97% kemasukan hospital, kemasukan pesakit COVID dalam hospital adalah terdiri daripada kalangan orang yang tidak divaksin. Dan 99.5% mereka yang meninggal dunia disebabkan COVID ialah mereka yang juga tidak dapat vaksin. So, penting tak? Pentinglah. So, harus segera dapatkan vaksin. Memang saya tahu ada setengah yang dah isi nama dah lama tak dapat lagi. InsyaAllah tak lama lagi ternanda tu. Tapi bila dapat ternanda tu, pergilah, jangan tak pergi. Okay, right.
So itu tentang vaksin. Sebab penting ya, kita mempersiapkan vaksin ni, dia mempersiapkan kita punya immune system adaptif. Maksudnya dia membantu badan kita menghasilkan antibody. So saya rasa anda dah faham. Vaksin, jangan tak vaksin. Dan nombor 3 ni, nombor 3. Tadi pertama saya kata cegah. Cegah tu yang penjagaan sosial, pakai mask, basuh tangan, semua tu kan. 2 ialah vaksin. Nombor 3 ni dia panjang sikit. Nombor 3 ni sebab daripada kajian, tu dah keluar ke handphone saya, hari ni 11,985 kes baru. Masih duduk kat kawasan tu, alhamdulillah dia tak naik. Bimbangnya kalau dia naik, itu kita bimbang. Right. So, nombor 3 ialah kita harus tingkatkan sistem imun innate. Sistem imun ada 2, satu adaptif, satu innate. Adaptif tu yang vaksin lah. Innate ni, yang penting ialah sistem imun semula jadi badan kita. Yang mana badan kita harus disiapkan sama ada kita punya, yang penting ya, sistem, sebab sistem innate ni bergantung kepada sel darah putih kita lah. Kita harus persiapkan kita punya monocyte, kita punya T cells, kita punya natural killer cells, yang ada dalam badan kita ni supaya mereka tu tak lemau. Tak lemau. Maksud mereka ni kuat lah. Mereka bersedia untuk nak bertarung. Itu yang penting. Itu yang kita boleh buat. Itu yang kita boleh lakukan. Itu yang mampu kita lakukan. Jangan kita tak buat. Kita bimbang supaya kalau kena pun Delta variant, sebab kita tahu 80% mereka yang kena tu asymptomatic. Maksud insyaAllah kita kena, kalau setakat stage 1, stage 2, alhamdulillah. Tak nak dia pergi stage 3, stage 4, stage 5 tu kan. Especially orang yang tak vaksin ni. Jangan sampai tahap macam tu. Right? So apa yang kita kena buat? Nombor 1, kita kena kuatkan sistem pertahanan tubuh kita. Maksudnya innate ni ialah semula jadi. Bukan dari sudut vaccination tadi. Vaccination tu dia kuat dari sudut adaptive immune system. So maksudnya supaya kita punya interferon response. Interferon ni adalah sejenis messenger yang digunakan apabila supaya sel darah putih kita boleh bertindak. Dia akan menjadi lebih cekap. Sebab COVID ni dia kacau interferon response ni. Dan nombor 2 yang penting ialah kita tahu kebanyakan komplikasi disebabkan COVID ini berkaitan dengan oxidative stress. So, oxidative stress ini, apa benda oxidative stress kan? Dengar macam stress saja. Tapi oxidative stress ni benda lain. Maksudnya, apabila badan kita dijangkiti kuman COVID ini, badan kita akan berada dalam keadaan keradangan. Selalunya badan kita boleh handle sebab kita boleh proses di hati kita yang mengeluarkan glutathione, master antioksidan secara semula jadi itu. Tetapi problem dia apabila kita tak menjaga gaya hidup sihat, apabila kita meningkat usia, apabila kita mempunyai komorbid, komorbid macam kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, kanser dan sakit buah pinggang dan sebagainya tu, benda ni jadi lemah. Right. So, 2 perkara ni lah yang kita kena buat. Kuatkan kita punya innate immune system. Dan of course, kurangkan tahap oxidative stress. Oxidative stress ni ialah apabila keadaan keradangan tu badan kita dah tak boleh handle. Tak boleh handle. Maksudnya contohlah, keradangan ni saya anggapkan macam rumah terbakar, bombernya tak ada dah. Lebih kurang lah. Bomber dah tak ada nak memadamkan api tu. So, api makin marak. So, itu yang berlaku dalam mereka yang mempunyai komplikasi COVID. Kalau dapat jangkitan COVID berada dalam stage 1, stage 2, tak apalah. Bukanlah tak apa-apa. Maksudnya dia tak menyebabkan kita menderita sampai kena masuk ICU, sampai kena intubation dan yang paling bimbang dia sentuh organ-organ kita ataupun menyebabkan maut. Kan? So, bagaimana kita nak buat? Saya rasa semua orang dah biasa dengar benda ni, tapi saya nak ingatkan juga. Nombor 1 paling penting, senaman. Orang Malaysia tak suka sangat dengar ayat senaman ni. Tapi harus saya jelaskan lagi, bersenam, jangan tak bersenam. Sekarang lah COVID ni saya rasa diturunkan untuk menjadikan rakyat Malaysia ni lebih suka untuk bersenam kot. Kan? Bersenam. Sebab kalau kita tak bersenam, saya sadar darah putih tu. Macam dulu saya pernah keluar dalam live saya.
Mereka ni, diorang ada dalam aliran darah, tapi dia duduk senyap dekat stesen-stesen dia. Stesen macam contohnya bahagian thymus, bahagian limpa, dia duduk kat situ, dia tak round. Tapi bila anda bersenam, barulah sel darah putih ni dia bergerak. Dia pergi, dia round satu badan ni, dia cari virus tu. Sebab tu senam ni penting. Dan senaman ni jangan buat yang ekstrim. Sebab kalau kita buat ekstrim, kita juga boleh meningkatkan oxidative stress kita. Kita buat yang biasa-biasa. Amalan saya jalan kaki 30 minit atas treadmill setiap hari. Don't miss. Orang kata jalan kaki atas treadmill boring. Letak je lah iPad ke, anda punya tablet ke, buat kerja sambil jalan kaki tu, tengok Netflix ke, ikutlah. Setengah jam je. Kemudian 3 kali seminggu anda buatkan latihan ataupun senaman yang menggunakan kekuatan otot. Pumping ke, angkat berat sikit ke, ikutlah. Okay? So itu nombor 1. Dia menyebabkan sel darah putih anda sentiasa berkeliaran seluruh tubuh untuk mencari virus. So bayangkan, kalau anda tak senam, apa jadi? Sel darah putih itu dia tunggu senyap je, dia tidur juga. Anda tidur je kan. Dia pun tidur dalam thymus anda, tidur dalam anda punya limpa, dia tidur lah. Maksudnya dia tak bersedia. Tahu-tahu dah diserang. Itu yang kita kena buat. Senaman. Nombor 2, tidur. Tadi saya kata tidur. Tapi ni tidur betul-betul lah. Maksudnya dapat tidur yang cukup. 7 jam sehari paling kurang. 7 jam sehari paling kurang. Okay? Sebab tidur ni pun dapat meningkatkan respons sistem imun kita. Kemudian apa lagi? Kita elakkan pemakanan ataupun makanan yang menyebabkan keradangan. Tadi saya bincangkan tentang oxidative stress. So kita tak nak tambah lagi oxidative stress ni sebab kita tak jaga makan. Makanan yang menyebabkan keradangan ni kita semua dah tahu. Makanan yang tak sihat tapi lazat. Ini masalah kan? Makanan tak sihat tapi lazat. Apa makanan tak sihat tapi lazat tu? Itulah dia. Gula, trans fat ni ada dalam kuih muih kita, dalam pizza, dalam fast food. Okay? Elakkan juga junk food, mi segera, atau benda-benda yang tak nasihat tu lah, tak ada nutrisi tu. Yang anda selalu order kat Grab tu kan. Itu kena elakkan. Okay? Kemudian apa lagi? Elakkan benda-benda yang digoreng. Sebab proses goreng ni pun boleh meningkatkan molekul-molekul yang menyebabkan keradangan dalam badan. Okay? Dan last kali dekat situ, list tu sebelum saya pergi kepada pemakanan tadi, sebab saya nak bincangkan tentang pemakanan selepas ini, okay, ialah kawal stres anda. Saya tahu semua orang stres zaman sekarang. Okay, tak boleh nak katalah, tapi insyaAllah cuba kawal stres tu. Macam mana? 2 cara yang saya boleh advise anda. Satu ialah pastikan masa kita diisi dengan perkara-perkara yang positif. Tak kisahlah kita nak ambil skill baru, mungkin kita nak membaca ataupun nak ambil skill memasak, nak bertukang, nak bertanam pokok-pokok yang menjadi hobi. Okay? Pokok keladi tu kan, ada sampai satu masa pokok keladi yang dulunya tak begitulah ada harga, sekarang dah menjadi beratus ringgit kan. Itulah, okay, isi masa supaya kita tak rasa stres sangat. Kemudian pastikan juga, okay, anda bersenam. Sebab senaman ni adalah kawalan stres secara semula jadi. Sebab apa? Sebab bila kita senam, okay, badan kita akan keluarkan serotonin, hormon ceria. Automatik kita akan ceria. Okay? Umat Islam kita boleh berzikir lebih, kumpul pahala. Asal tak kita rugikan masa sekarang. Okay? Right. So, apa makanan? Makanan. Saya akan pergi secara ringkas. Sebab saya rasa sebelum ni saya pun dah cerita bab-bab nutrisi-nutrisi yang penting untuk badan kita ambil ni. Okay? Tapi apa makanan yang kita boleh ambil? Apa nutrisi? Sebab bagi saya sekarang, kita bukan nak hidup biasa-biasa. Saya bagi contoh lah. Antara vitamin yang penting, okay, vitamin yang penting ialah vitamin C dan juga vitamin D. Okay. Baru ni sibuk didebatkan dalam dunia media sosial. Ambil vitamin C jangan lebih 100 mg. 100 mg dah cukup. Memang cukup. 100 mg tu cukup untuk menjalani fungsi-fungsi biasa badan. Kan? Tapi bila anda nak mempersiapkan diri anda untuk bertarung,
Okey, nak pula anda tak jaga makan, tak senam dengan merokok dengan apa segala gaya hidup yang tak sihat tu, anda perlu lebih. Okey, so vitamin C ni penting. Okey, vitamin C penting. Saya sendiri saya makan 1000 mg paling kurang setiap hari. Okey, kadang-kadang ada juga saya ambil lebih. Right. Tapi kalau ikut KKM jangan lebih daripada 2000 mg sehari. Itu kan pastikan dan minum air banyak. Tak salahnya. Okey. Nombor 2, kita amalkan vitamin C ni. Saya juga dapatkan vitamin C secara semula jadi daripada buah-buahan. So saya amalkan juga makan buah-buahan. Tapi janganlah asyik buah yang sama je. Ambil buah ni, buah tu, buah ni, campur. Kan? Antara buah yang paling tinggi, orang tanya saya buah paling tinggi vitamin C ni, dia namanya buah kamu-kamu. Dia tak ada kat Malaysia kot. Tapi mungkin bolehlah terjumpa kat supermarket yang eksklusif. Tapi buah kamu-kamu ni dia ada 60 kali ganda vitamin C daripada vitamin C biasa. Dan dia menyediakan vitamin C yang mempunyai bioavailability yang tinggi. Okey, itu penting. Right. Kemudian, nombor 2 ialah vitamin D. Vitamin D ni, anda buka lah, anda google lah, tekan vitamin D dengan COVID. Anda boleh tengok kebanyakan doktor dalam dunia sekarang dah bersetuju vitamin D ni sangat-sangat penting untuk meningkatkan sistem imun dan sangat-sangat penting untuk anda cukupkan kalau anda nak bertarung dengan COVID ni. Jangan tak cukup sebab 67.4%, bukan saya cakap, KKM cakap, rakyat Malaysia tidak mempunyai tahap vitamin D for Denmark, D yang cukup. Kenapa tak cukup? Sebab ada yang kata boleh dapat vitamin D ni daripada makanan. Tetapi sebenarnya makanan apabila dikaji hanya mampu memberi kita 10 hingga 20% saja vitamin D. Manakala yang lainnya kena dapat daripada cahaya matahari. Saya nak tanya orang Malaysia mana, terutamanya di bandar, yang suka duduk berjemur kat tengah-tengah matahari. Tak ada siapa dah. Kan? Nak lagi kalau wanita, minta maaf wanita dalam badan mereka bersalut, tutup aurat. Okay. Di bahagian yang terbuka pun sapu dengan krim sunblock, memang tak tembus. Kita harapkan mungkin macam saya duduk di bawah teduh ni dapatlah cahaya matahari tu kan. Cahaya matahari masuk. Tetapi tak dapat. Cahaya matahari kalau nak menghasilkan vitamin D, dia harus direct kena kulit. Direct kena kulit. Tak boleh ada payung, tak boleh ada gelas. Maksudnya kalau dalam kereta walaupun panas terik kena kat muka kita tu, tak dapat vitamin C sebab dia terhalang oleh gelas kereta tu. Kan? So, ini yang menyebabkan kita kurang vitamin D. So, pastikan kita amalkan vitamin D ni. Okay? Ada setengah orang yang katakan berapa banyak nak amalkan. Okay? Pendapat saya antara 1000 hingga 2000 international unit sehari. Okay? Tapi janganlah waktu kena COVID tu buat nambah. Tak. Dia kena amalkan daripada sekarang. Daripada sekarang ni kita kena amalkan vitamin D. Sebab memang saya boleh jamin lah lebih kurang kebanyakan daripada kita ni kurang vitamin D, kecuali mereka yang selalu kena matahari. Contohnya petani, nelayan yang memang kena matahari. Kita yang jenis tak kerja office, masuk keluar dalam rumah, bawah teduh, memang tak cukup matahari. So pastikan dapat suplemen vitamin D. Sebab itulah kaedah yang paling mudah untuk anda dapat vitamin D yang cukup. Okay, yang cukup tu berapa? Antara 50 hingga 60 nanogram per mililiter. InsyaAllah itu cukup. Nak tahu macam mana nak cukup? Itu susah sikit lah. Kena pergi dekat klinik, cek. Dia kena ambil darah, vitamin D concentration, dia akan tengok. Tapi selalunya lah di bandar-bandar ni, saya rasa macam saya katakan 67.4% rakyat Malaysia tak cukup vitamin D. Especially kalau kulit kita ni hitam manis. Kan? Dia lagilah susah matahari tu nak tembus dan menghasilkan vitamin D. Okey, seterusnya ada saintis yang mengamalkan, yang orang kata mengamalkan quercetin. Quercetin ni ada dalam bentuk suplemen, tapi ada juga dalam bentuk natural. Natural apa bahan pemakanan yang tinggi quercetin ni? Bawang. Okey, alhamdulillah di Malaysia kita memang menggunakan bawang ni sebagai bahan untuk memasak. So kita insyaAllah kita boleh dapat quercetin itu daripada pemakanan. Kemudian bagi saya, amalkan sayur yang banyak. Sebab apa? Ada kajian yang menunjukkan bahawa mereka yang mengamalkan sayur ni lebih terprotected lah pula, terlindung daripada COVID. Sebab apa? Bila kita makan sayur, dia membantu usus kita ni,
untuk menyihatkan probiotik yang ataupun kuman-kuman baik yang ada dalam usus kita ni. Ni bukan virus lah, kuman baik yang memang secara semula jadi yang ada dalam usus kita ni. Dan yang setengah orang kata, setengah orang kata kuman baik ni bertanggungjawab terhadap 80% sistem imun badan. So sayur. Siapa yang tak makan sayur, startlah makan sayur. Kan? Makan sayur. Right? Yang paling elok sukatan dia setiap kali kita makan tengah hari ataupun makan malam, ingat, segenggam nasi, segenggam protein, 2 tapak tangan sayur. Banyak tu, bukan secebis. Kan? Bukan secebis sayur, 2 tapak tangan sayur. Makan sayur banyak-banyak. Okey, sebab amalkan buah-buahan, sayur dan buah-buahan ni bukan saja dia menggerakkan ataupun menyihat, menyuburkan probiotik badan kita. Mereka ini juga mempunyai bahan-bahan yang kita panggil sebagai phytonutrisi. Okey, apa phytonutrisi ni? Antaranya seperti polyphenol, seperti carotenoid. Okey, yang ini sangat-sangat penting kerana dia bersifat anti radang. Dia boleh membantu untuk mengelakkan oxidative stress apabila badan kita terdedah kepada jangkitan COVID tersebut. Maksudnya dia menyiapkan badan kita supaya kita ready bertempur dengan kuman COVID, especially Delta variant tadi. Okay, right? So banyak sebenarnya buah-buahan yang ada macam-macam jenis lah. Contoh macam antara lah bahan-bahan yang ada, contohnya dalam berry, okay, berry, acai berry, okay, ada antioksidan daripada grape seeds seperti resveratrol. Tapi masalah kita tak makan anggur tu dengan biji ni kan. Okay, resveratrol ni daripada biji anggur kan. Dan ada delima. Delima ni dikaya dengan antioksidan namanya pinicallagine. Okay. Kemudian daripada alga hijau. Okay. Yang ada astaxanthin. Astaxanthin ni kuat. Dia 6,000 kali ganda kekuatannya, potensi kekuatan dia berbanding dengan vitamin C. Okay. Dan ada zenton daripada manggis. Tapi masalahnya susah nak dapat sebab kita makan isi manggis. Kan musim manggis kan? Kita makan isi manggis tapi sebenarnya zenton tu ada pada kulit manggis. Tak ada siapa yang makan kulit manggis kan? Okey, satu lagi yang mungkin anda mudah dapat ialah daripada teh hijau. Dia ada antioksidan namanya epigallocatechin gallate. So semua ni ialah bahan yang anti radang. Dia menyebabkan badan anda boleh boleh dibantu untuk mengatasi oxidative stress seandainya anda dijangkiti oleh Delta variant. Okay, right. Dan banyak lagi bahan-bahan semula jadi. Contohnya macam cendawan susu harimau. Biasa dengar tak? Cendawan susu harimau ni, dia adalah cendawan yang memang sangat unik kerana kesannya sebagai antioksidan, anti radang. Dia banyak sebagai adaptogen. Dan yang penting, dia fokus kepada kesihatan paru-paru kita. Sebab paru-paru inilah tempat Delta variant tu serang. Okay, dia fokus kepada paru-paru kita. Okay, so itu cendawan susu harimau. Apa lagi yang saya lupa? Kemudian, yes, bahan-bahan mineral tertentu. Okay, zinc, magnesium, manganese. Okay, ini semua yang boleh membantu badan kita menghasilkan lebih banyak glutathione. Anda kena ingat bila saya cakap glutathione ni bukan untuk putih kulit tau. Glutathione ni adalah master antioksidan dalam. Master ni maksudnya chief antioksidan yang ada dalam badan kita ni yang nak bertempur dengan keradangan tersebut. Kan? Dia boleh membantu penghasilan glutathione secara semula jadi. Dan akhir sekali mungkin omega 3. Yes, omega 3 juga adalah lemak yang datangnya kebanyakan daripada ikan, okay, daripada ikan. Dan lemak ini bersifat anti radang. Dia lawan inflammation. So itulah pemakanan-pemakanan yang anda kena jaga. So saya dah ringkaskan tadi 3 perkara yang anda boleh lakukan. So betul-betul kita nak jaga badan kita. Dan satu lagi yang saya lupa. Yes, sebab ini bersangkutan dengan rakyat Malaysia juga. Sebab rakyat Malaysia ni 50.1% daripada rakyat Malaysia yang adult, okay, lebih berat badan dan obes. Minta maaf. Okay. Tapi ini juga adalah comorbid untuk COVID. Maksudnya dia juga adalah menyebabkan risiko anda untuk berhadapan dengan COVID lebih serius. Okay. So ingat,
3 perkara. 1, elakkan, cegah. Itulah yang sekarang kita duk buat tu, yang duduk dekat rumah ni. Kan, lockdown ni kita cegah. Okey, nombor 2, vaksin. Cepat buat vaksin. Dan nombor 3, elakkan keradangan dan makan makanan yang bersifat anti radang. Saya dah jelaskan. InsyaAllah. Okey, right. So, saya harap apa yang saya sampaikan ni bermanfaat. Kita sama-samalah dapat jaga diri kita. Jangan kita bergantung kepada keupayaan luaran saja, tapi sebenarnya dalaman ini kita mampu untuk merubah. Dan satu perkara yang timbul dalam fikiran saya, okey, sekarang kita berhadapan dengan varian Delta. Dah ada ura-ura kita nak kena ambil dos ketiga pula vaksin. Kan? Mana tahu 6 bulan daripada sekarang datang lagi gamma varian pula. Apa jenis varian, macam-macam varian boleh datang. Kan? So, apa kesudahannya? So, bagi saya, penting untuk kita meningkatkan kita punya ketahanan badan dari dalaman secara semula jadi. Kita semua boleh buat. InsyaAllah. Jaga gaya hidup sihat anda. Jaga pemakanan anda. InsyaAllah. Yang saya katakan senaman tidur, cubalah ikut. Kan? Cubalah ikut. Dan sekaranglah masa untuk kita berubah. Mungkin COVID ni juga salah satu orang kata perkara yang positif tentang COVID ni, dia boleh menjadi rangsangan untuk kita lebih appreciate kesihatan kita dan kita dapat menjaga gaya hidup kita dengan lebih sihat, insyaAllah. So, itu saja apa yang saya nak kongsikan. Saya harap bermanfaat, dan kalau bermanfaat, tolonglah, okay, tekan like dan share. Kita kongsikan dengan semua rakyat Malaysia supaya kita semua dapat jaga gaya hidup sihat. Kita semua dapat atasi COVID ini dengan se-ready-ready-nya mungkin. Okay? Lupa. Patut saya cakap awal tadi. Saya lupa nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua muslimin dan muslimat di Malaysia. Okay? Semoga anda semua turut menjalankan ibadah korban pada tahun ini dan semua ibadah anda diterima Allah. InsyaAllah. Semoga kita sentiasa diridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.